Semua pihak perlu bersabar dan perlu yakin kepada SPRM dan siasatan kes ini supaya kertas siasatan yang lengkap dapat dikemukakan kepada pejabat peguam negara untuk kajian serta keputusan mereka yang terlibat dapat dibawa ke muka pengadilan dalam masa yang terdekat. Datuk MP. Mohon penjelasan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, saya dengar jawapan yang diberikan. Tapi kalau kita lihat kepada prescribed offence di dalam Akta MACC, ianya tidak merangkumi kesalahan di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. 379 itu berkaitan dengan kes curi. Jadi soal dia, kenapa walaupun ianya tidak di dalam bidang kuasa akta tersebut, masih ianya disasat oleh pihak SPRM? Itu satu. Kedua, Yang Berhormat Menteri, sudah cukup jelas bahawa dalam kes ini ada juga tumahan dibuat bahawa sebenarnya kes ini melibatkan pegawai kanan sekali di dalam SPRM, iaitu Datuk Seri Azam Baki. Jadi dalam keadaan tersebut, bukankah ianya melibatkan satu konflik di mana sebagai Ketua SPRM beliau ada kuasa terhadap pegawai-pegawai yang terlibat, jadi beliau ada dalam kedudukan untuk dengan izin to interfere ataupun masuk campur dalam hal-hal siasatan. So, Yang Berhormat Menteri, we have to make a choice. Kalau kita nak siasat di bawah Akta SPRM, which I say cannot be done, because it's a case of theft that is supposed to be dealt with the police, izin. Kalau kita nak teruskan melalui SPRM, bukankah perlu untuk kita juga meminta supaya Ketua Pengarah SPRM, Datuk Seri Azam Baki meletak ataupun direhatkan sementara siasatan ini berlangsung supaya tidak ada sebarang unsur-unsur campur tangan di dalam siasatan ataupun sebarang unsur tekanan yang dibawa terhadap mana-mana pegawai yang menjadi saksi dan sebagainya, khususnya memandangkan Ketua SPRM ini ada kuasa yang cukup luas terhadap pegawai-pegawai SPRM. Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Lembaga Pantai. Lembaga Pantai. Sekali ya? Sekali. Lembaga Pantai. Sekali. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Datuk Ketua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar jawapan Yang Berhormat Menteri yang memberikan garis masa kejadian yang sedang disiasat oleh pihak SPRM, dan kita juga ambil maklum Menteri Dalam Negeri telah menyatakan satu kertas inkuari polis telah dibuka dan kita harap ia dapat dijadikan kertas siasatan dan siasatan penuh dapat dilakukan. Cuma saya ingin bertanya dengan Yang Berhormat Menteri dua soalan. Pertama, adakah kenapa pihak SPRM tidak membuat laporan polis bila kehilangan barang kes yang berada di dalam simpanan, dan bukankah itu satu pelanggaran kepada perintah tetap Ketua Pesuruhjaya SPRM bab B siasatan bilangan 13 tahun 2010 yang mana mengatakan sekiranya barang kes hilang semasa dalam simpanan, seseorang pegawai Suruhanjaya hendaklah dengan segera melaporkannya kepada pengarah bahagian siasatan SPRM, pengarah SPRM negeri, ketua cawangan masing-masing, dan pengaduan hendaklah dibuat di balai polis yang berhampiran. Dan kedua, sekiranya yang kita tahu sekarang ni melibatkan 3 orang pegawai, apakah yang pihak kerajaan akan lakukan untuk memberikan keyakinan semula kepada rakyat Malaysia bahawa kejadian ini adalah satu isolated incident dengan izin, atau adakah lebih banyak insiden-insiden seperti ini yang kita tidak ketahui berlaku? How deep is the rot? Ya, ini saya pohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, persoalan yang pertama yang dibangkit oleh Yang Berhormat Chong ialah satu saya sebenarnya, iaitu merehatkan Ketua Pengarah SPRM, merehatkan Datuk Azam Baki. Itu saja. Jadi di sini Yang Berhormat, saya tidak ada kuasa untuk merehatkan sesiapa, tapi saya akan bawa perkara ini kepada Perdana Menteri, macam mana
yang boleh kita fikirkan secara adil kepada semua pihak, bukan saja kepada SPRM, kepada Yang Berhormat dan juga kepada Ketua Pengarah ataupun Ketua Suruhanjaya SPRM. Yang kedua, berhubung dengan siasatan SPRM berlandaskan the first information report. Jadi oleh kerana yang pertama, belum habis saya minta tolong dulu. Sebenarnya kes ini dah disiasat berhubung dengan harta yang kehilangan ini, dikatakan hilang ini, ialah kes yang mempunyai fail yang lengkap daripada SPRM. Jadi selagi-lagi information yang ada ialah ada di tangan SPRM. Jadi kalau dibuat laporan polis akan bermampu tidak menyelidik semula semua yang ada, maklumat-maklumat yang ada pada pihak SPRM. Jadi maknanya agensi yang terlebih baik yang mempunyai maklumat yang terperinci ialah pihak SPRM itu sendiri. Jadi dalam keadaan sedemikianlah makanya 3 orang terus dapat ditangkap dan terus dibawa ke mahkamah dan diriman. Dan dalam keadaan sedemikian hanya yang tinggal ialah untuk orang kata melihat evidence dia, the nexus evidence are all connected. Melihat motif apa juga. Betul tidak fakta-fakta yang dikatakan tu, sebagai saya pernah menjadi penyelidik Yang Amat. Jadi saya mengetahui. Kita kena selidik sendiri satu persatu perkara tu. Selepas itu kita serah kepada pihak peguam negara. Tujuan yang asal sebenarnya ialah untuk orang salah dibawa ke mahkamah. Cukup dengan evidence. Itu saja. Bukan soalan polis ataupun SPRM bila kesalahan berlaku.